Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya turut membahas petang ini bajet 2011. Saya ingin terus menempuh satu bahasan mengenai krisis akhlak yang sedang melanda negara kita. Negara kita sedang menghadapi krisis akhlak yang begitu meruncing. Krisis akhlak ini adalah yang menimbulkan segala gejala sosial yang sedang kita saksikan. Sungguh menyayat hati apabila majoriti yang terjebak di dalam krisis akhlak ini adalah orang Melayu beragama Islam. Sekaligus telah memberi satu imej yang amat negatif kepada agama Islam dan bangsa Melayu. Walaupun Kerajaan Barisan Nasional akan menafikan Kerajaan Barisan Nasional akan menafikan yang polisi kerajaan di antara sebab-sebab kenapa kita menghadapi krisis akhlak ini, namun hakikatnya adalah kerajaan tidak boleh lari daripada turut bertanggungjawab di atas masalah yang kita hadapi. Dalam kita sibuk memperkasakan kedudukan ekonomi bangsa Melayu dan menyediakan berbagai plan tindakan untuk menjadikan negara kita negara maju, kerajaan tidak berkesan dalam menangani krisis akhlak. Natijahnya orang Melayu beragama Islam menjuarai sektor-sektor penagihan dadah, sektor buang bayi, sektor mengandung luar nikah sebagai terbukti kelahiran bayi tidak sah taraf, majoritinya adalah orang Melayu. Sektor HIV AIDS dan lain-lain jenayah jalanan seperti meragut dan mat rempit. Ternyata sebahagian besar tindakan kerajaan melalui kementerian-kementerian seperti KPWKM, KDN, Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Penerangan, Kebudayaan dan Multimedia dan lain-lain kementerian hanya di penghujung masalah atau hanya mampu untuk cuba merawat setelah sakit menjadi parah atau analogi penyakit barah yang sudah merebak dan di tahap 3 atau 4. Saya agak terkilan bila kerajaan mempunyai pelbagai KPI dan NKRA untuk memantau dan menilai pencapaian program dan perancangan. Namun saya tidak pernah mendengar atau membaca kenyataan pemimpin kerajaan memberi satu matlamat yang jelas untuk menangani krisis akhlak ini. Apakah parameter atau angka-angka yang hendak dicapai? Berapa peratus penurunan penagihan dadah, kehamilan luar nikah, pembuangan bayi yang disasar setiap tahun? Kita lihat KDN telah pada zahirnya menurunkan jenayah jalanan apabila anggota PDRM dikerah untuk bertindak. Apakah tindakan konkret kerajaan untuk menangani krisis akhlak ataupun krisis moral ini? Saya tahu ramai di kalangan rakyat yang berfikiran liberal dan NGO-NGO hak asasi manusia tidak bersetuju dengan kepolisian moral atau moral policing. Namun kita sudah sampai ke tahap yang kritikal apabila klimaks kepada krisis akhlak ialah pembuangan dan pembunuhan bayi. Boleh tanya tak? Kita perlu memikirkan pembunuhan bayi, kita perlu memikirkan, minta maaf YB, kita perlu memikirkan semula bagaimana moral policing yang positif dan berhemah ini diperlukan sebagai jalan pencegahan serta cara mendidik golongan yang tidak menghormati adab kesopanan masyarakat dan agama. Moral policing sebagai langkah mencegah, bukan untuk menghukum semata-mata. Saya tidak bercakap mengenai hukuman yang sudah pasti tidak disetujui oleh sebahagian besar mereka-mereka yang berpandangan isu moral ialah isu peribadi. Yang mana bagi jalan Jemaat? Pada asalnya personal conduct. Ya, pada dasarnya personal conduct, bagaimana seorang membawa diri, memanglah tiada sesiapa boleh mempertikai. Itu adalah kebebasan individu. Tetapi apabila tindakan atau personal conduct mengakibatkan pada akhirnya kepada jenayah, garisan atau sempadan di antara ruang peribadi dengan ruang awam sudah tiada lagi, maka pihak kerajaan dan pihak berkuasa boleh bertindak untuk menghalang keburukan yang lebih dahsyat. Krisis akhlak sudah sampai ke tahap yang kritikal. Kerajaan telah gagal fungsi menepati matlamat maqasid syariah. Apabila perzinaan berlaku, bukan sahaja agama telah dicemari, maruah dan nasab tergadai dan akhirnya nyawa terkorban. Maka wajib kerajaan memikirkan bagaimana kita hendak menangani krisis ini.
Kami dari PAS, juga daripada PKR dan DAP, sedia duduk semeja untuk sama-sama merangka pelan tindakan menangani krisis akhlak ini secara komprehensif. Sebelum ini kami tidak diajak bersama. Program-program yang dianjurkan tidak semestinya oleh kerajaan di sini untuk masyarakat umum tidak kelihatan bersungguh-sungguh untuk menangani krisis akhlak, dan sebahagian besar program-program yang dianjurkan kononnya sebagai langkah pencegahan separuh masa. Malah banyak program yang dianjurkan lebih banyak menggalakkan dan membukakan jalan kepada remaja untuk terjebak ke dalam kancah maksiat. Dan sekarang ini kita dengar bagaimana rakyat sendiri tidak bersetuju dengan hub hiburan yang disebut-sebut. Tidak cukupkah kawasan-kawasan hub hiburan yang kita ada di bangsa dan kawasan di segitiga emasnya. Program-program yang menggalakkan pergaulan bebas di antara lelaki dan wanita, program-program yang seolah-olah neutral dalam nilai moralnya serta tiada garis panduan. Sejauh mana program-program ini mengintegrasi nilai moral dan nilai Islam dengan khusus-khusus atau modul-modul yang disajikan. Kerajaan akan menyediakan dan bajet ini 20 juta kepada belia untuk program-program Satu Malaysia. Dan kita lihat program rakan muda pun kita asing-asingkan, kita pisah-pisahkan. Rakan muda masjid lain, satu modul yang berasingan daripada rakan sukan. Program permata pintar pun nampaknya begitu, ada pengasingan. Permata seni untuk yang cenderung kepada seni, ya. Maknanya di seni di Malaysia ni banyaknya menari dan menyanyilah, ya. Ada permata insan untuk kanak-kanak yang cenderung kepada pengajian Islam, terutamanya Al-Quran. Seawal umur prasekolah kita telah memisahkan disiplin agama daripada disiplin lain. Sepatutnya disiplin agama, etika dan moral menjadi teras atau asas kepada sebarang program. Kalau mentaliti ini yang ada pada pemimpin kerajaan, maka sampai bila pun pembangunan akhlak di peringkat anak-anak dan remaja akan gagal. Dan apabila mereka menjadi dewasa, mereka menjadi insan yang longgar moral dan pegangan agama yang longgar. Pembinaan syakhsiah dan akhlak menjadi tonggak agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya baginda diutuskan untuk memperbaiki akhlak manusia. Aspirasi kerajaan untuk golongan muda yang bakal memimpin Malaysia mempunyai jati diri Melayu Islam tidak mungkin berjaya selagi kita tidak mempunyai satu dasar hiburan dan dasar industri hiburan yang komprehensif yang diluluskan oleh panel syariah dan melepaskan tangan kepada market forces atau permintaan dan bekalan. Maka kita akan sentiasa menghadapi kemelut krisis akhlak. Saya tidak berhasrat memberi cadangan penyelesaian dalam perbahasan kali ini kerana kesuntukan masa. Namun saya memberi kesanggupan untuk memberi kerjasama, memberi buah fikiran sekiranya kerajaan ikhlas hendak menyelesaikan krisis akhlak. Krisis akhlak dan moral ini yang dipetua ingin saya pertegaskan bukan setakat berkaitan dengan kesalahan seksual sahaja seperti perzinaan sebelum dan selepas perkahwinan, rogol, penderaan seksual, homoseksualiti, tetapi termasuklah juga gejala rasuah, pecah amanah, kemalasan, penipuan, merentir ataupun rent seeker dan lain-lain perbuatan yang tidak bermoral. Kesemua masalah moral ini tidak boleh menyebabkan sesebuah negara musnah dan punah dan dijajah. Kesemua masalah moral ini boleh menyebabkan sesebuah negara musnah dan punah dan dijajah atau ditakluki negara atau bangsa lain. Sejarawan Edward Gibbons di dalam tulisan The History of the Decline and the Fall of the Roman Empire telah menunjukkan kelakuan tidak bermoral para raja-raja, ahli politik dan rakyat menyebabkan kejatuhan Empire Rome. Katanya, the emperors and political leaders were immoral, corrupt, weak and lazy. They outsourced their responsibilities and duties to develop and defend their nation to foreign migrants who later become so numerous that they were able to overrun the country and take control of it.